Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif. Ini adalah Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan Dewan Rakyat. Semalam, Dun Melaka dibubar selepas kerajaan negeri hilang 4 sokongan daripada 4 ahli Dewan Undangan Negeri Dun, dan juga tentunya ini akan turut menjadi tumpuan dalam sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Ini selain 2 soalan daripada ahli parlimen kepada Menteri Kanan MITI berkenaan dengan pelabur asing yang telah tutup perniagaan mereka, dan juga soalan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan status rang undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau RUU 355 dan RUU Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. Kita terus saja bersama dengan wartawan kami Umawati Ramayah di Dewan Rakyat. Teruskan, Umar. Terima kasih rakan setugas di studio, dan hari ini persidangan Dewan Rakyat akan diteruskan dengan penggulungan rancangan Malaysia ke-12 selepas oleh kementerian-kementerian selepas pelan 5 tahun itu dibentangkan di Parlimen pada 27 September lalu, dan semalam kita menyaksikan 11 kementerian membuat penggulungan. Antara kementerian-kementerian yang membuat penggulungan semalam adalah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan hari ini kita menjangkakan 12 lagi kementerian akan membuat penggulungan, dan ini termasuk Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komuniti, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan juga Kementerian Pembangunan Luar. Dan itu 12 kementerian yang kita menjangkakan untuk membuat penggulungan RMK 12 hari ini. Dan selain penggulungan, beberapa isu lain turut menjadi tumpuan dalam sesi soal jawab Dewan Rakyat hari ini. Ini termasuk soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Sari, di mana beliau meminta Perdana Menteri untuk menyatakan status rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau dikenali sebagai RUU 355 dan RUU Kawalan dan Sekatan Penggambaraan Agama Bukan Islam yang sudah sedia dibawa ke rundingan bersama negeri-negeri pada tahun lepas. Dan antara soalan lain yang akan dijangka dibangkitkan dalam Dewan Rakyat hari ini adalah soalan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Canberra Highland Ramli Muhammad Noor, yang meminta Perdana Menteri untuk menyatakan mengenai langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi mencegah serta mengelak kemasukan varian-varian baru COVID-19 yang dilaporkan lebih berbahaya ke negara ini. Satu lagi soalan yang akan dibangkitkan dalam Dewan Parlimen hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Subang Wong Cheng, yang meminta Menteri Luar untuk menyatakan mengenai kedudukan kerajaan mengenai rancangan untuk menghentikan pengusiran pelarian Rohingya dan juga tindakan politik dan kemanusiaan sahalah oleh kerajaan sedia ada ke atas rampasan. Dan satu lagi soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubia Wang, yang meminta Menteri Kanan Pertahanan mengenai pampasan yang diberikan kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden tembakan di Balai Pengawal Skuadron 330 Tentera Udara di Raja Malaysia Kota Samarahan di Sarawak baru-baru ini. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada ketika ini, dan kembali ke studio. Terima kasih. Dana Kewangan Antarabangsa IMF semak unjuran KDNK Dunia 2021 kepada sedikit rendah berbanding unjuran 6% yang dibuat pada Julai tahun ini. Menurut pengarah urusan IMF, Kristilana Georgieva, ini susulan risiko yang wujud dengan kadar hutang tinggi, inflasi dan trend ekonomi. Tambahnya, ekonomi global kembali pulih namun pandemik COVID-19 kekal menghadkan pemulihan. Cabaran ketika ini menurutnya adalah jurang kepada akses vaksin yang akibatkan banyak negara tidak dapat lindungi rakyat mereka. Tambahnya, tekanan inflasi antara risiko utama akan melemahkan di semua negara pada 2022. Namun, tekanan inflasi akan terus beri kesan kepada pasaran baru muncul dan ekonomi membangun. Beliau menambah kadar inflasi tinggi yang berterusan dijangka meningkatkan kadar faedah dengan pantas dan keadaan kewangan yang ketat. Katanya dengan hutang global pada 100% berbanding KDNK Global, banyak negara membangun sukar terbitkan hutang dengan kos yang rendah.
Sehingga kini menurut data Oxford University, 46% populasi dunia telah terima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Namun di negara pendapatan rendah, kadar vaksinasi cuma 2.3% populasi. Tegasnya kegagalan untuk mengurangkan jurang vaksinasi ini boleh akibatkan kerugian KDNK sebanyak $5.3 trilion dalam masa 5 tahun. Facebook memberikan kedudukan yang tinggi kepada kandungan yang akan mewujudkan reaksi di kalangan penggunanya. Menurut bekas data saintis Facebook dalam keterangan kepada Kongres, platform media sosial itu memberikan kelebihan kepada kandungan yang mewujudkan reaksi ekstrim dan akan meningkatkan keterlibatan pengguna. Menurut Francis Hogan, ini akan mengakibatkan pengguna like dan share kandungan tersebut yang seterusnya akan menggalakkan rakan mereka dan pencipta kandungan untuk hasilkan lebih banyak kandungan baru. Tambahnya, Facebook sedar kesan buruk yang dihasilkan kepada remaja yang menggunakan Instagram dan tidak jujur tentang usahanya menghentikan ucapan benci dan salah makluman. Facebook knows that when they pick out the content that we focus on using computers, we spend more time on their platform, they make more money. The dangers of engagement-based ranking are that Facebook knows that content that elicits an extreme reaction from you is more likely to get a click, a comment, or reshare. And it's interesting because those clicks and comments and reshares aren't even necessarily for your benefit. It's because they know that other people will produce more content if they get the likes and comments and reshares. Mark holds a very unique role in the tech industry in that he holds over 55% of all the voting shares for Facebook. There are no similarly powerful companies that are as unilaterally controlled. And in the end, the buck stops with Mark. There is no one currently holding Mark accountable but himself. Hogan turut percaya yang Zuckerberg ketahui hasil kajian dalaman yang menunjukkan kekhawatiran potensi impak negatif Instagram kepada pengguna. Kontrak niaga harapan minyak sawit di Bursa Malaysia mencecah RM5,000 satu tan buat kali pertama pada Selasa sebelum menutup sesi dagangan pada harga RM4,975. Terdahulu dalam satu nota, CGS CIMB Securities berkata harga purata CPO meningkat tahun ke tahun di tengah-tengah bekalan minyak makan yang terhad. Dan juga tambah firma itu, ekspor minyak sawit bagi Oktober juga diramal kekal kukuh menjelang perayaan Deepavali. Ketua Penyelidikan Malaysia dan Ketua Perniagaan Agro Serantau CGS CIMB Securities Ivy Eng Lee Feng berkata harga CPO dijangka berlegar sekitar RM3,500 hingga RM4,500 satu tan menjelang Oktober ini. Tambahnya, firma itu meramalkan harga CPO akan mencecah RM3,700 dan pada 2021 sebelum susut ke paras RM2,900 pada tahun depan dan RM2,800 pada 2023. Sementara itu, Eng menjangkakan sektor minyak sawit Malaysia akan menyusut 2.5% bulan ke bulan bagi September 2021 susulan volume ekspor yang tinggi. Proton Holdings Berhad mencatatkan jualan sebanyak 10,380 unit kenderaan pada September. Ini menjadikan pegangan pasaran Proton dianggarkan sekitar 23.9% berpandukan kepada anggaran jumlah keseluruhan industri atau TIV pada 43,500 unit. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Eda Roslan Abdullah berkata secara keseluruhannya pegangan pasaran bagi 2021 lebih baik berbanding 20.7% pada hujung 2020. Sementara itu, prestasi jualan September dipacu jualan model Saga sebanyak 3,907 unit. Ia diikuti model X70 dan X50. Rugi lebih 121 juta pada suku kedua. Kenanga Investment Bank Research menjangkakan jalan sukar buat pos Malaysia Berhad sebelum kembali mencatat keuntungan, terutama dalam persekitaran operasi mencabar. RAM Ratings melihat pengambil alihan dana jamin nasional Berhad oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad mewujudkan impak pasaran lebih baik sekaligus memperkukuhkan kepentingan strategik dan cerminan komitmen kerajaan memperkukuh industri pembangunan kewangan.
AirAsia Group Berhad terima kelulusan Dana Jamin Nasional Berhad untuk 80% pinjaman yang jamin sehingga RM500 juta di bawah skim jaminan prihatin Dana Jamin. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com.